Perlis Maju 2015 merupakan salah satu agenda utama kepada kerajaan negeri bagi meletakkan Perlis sebagai sebuah negeri maju di Malaysia. Ini bagi memastikan menjelang tahun 2020, Perlis tidak ketinggalan dalam arus pembangunan negara. Tanpa meniru negeri-negeri yang lain, Perlis berusaha menjadi sebuah negeri maju berasaskan acuan sendiri yang mana kemajuan yang ingin dicapai adalah dengan menjadi sebuah negeri yang ekonominya berkembang maju tanpa mengorbankan aspek moral dan jati diri masyarakatnya. Dalam konteks untuk menjayakan visi tersebut, pelbagai aspek pembangunan perlu dicapai secara seimbang dan menyeluruh meliputi aspek ekonomi, pentadbiran dan sosial. Tugas utama Kerajaan Negeri Perlis adalah merangka dasar dan menggerakkan semua peringkat agensi serta masyarakat untuk bersama-sama menjadikan Negeri Perlis sebagai salah sebuah negeri maju di Malaysia. Bagi memastikan segala aspek dibangunkan, maka dengan itu, sebanyak 53 indikator telah dikenal pasti menjadi gapaian utama Negeri Perlis bagi mencapai status negeri maju. Indikator-indikator ini dimasukkan di bawah 8 teras utama iaitu ekonomi makro, sosial, modal insan, infrastruktur dan utility, pentadbiran kerajaan, alam sekitar dan sains teknologi serta disokong oleh satu teras tambahan iaitu keindahan fizikal. Bagi melaksanakan wawasan ini secara teratur dan sistematik serta berterusan, semua teras yang dibangunkan diketuai oleh Exco Kerajaan Negeri dipertanggungjawabkan mengikut portfolio. Ini dibantu oleh kumpulan-kumpulan agensi kerajaan yang berkaitan dengan indikator yang telah dibentuk. Perlis Maju ini sebenarnya adalah merupakan suatu wawasan untuk kita komplement apa yang telah pun diwawarkan oleh kerajaan iaitu wawasan 2020 untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju dan bukan hanya sekadar sebuah negara maju tetapi negara maju yang berpendapatan tinggi. Dan kerana itu wawasan 2015 Perlis Maju telah pun dibuat yang tujuan utamanya adalah untuk memastikan untuk meningkatkan taraf sosioekonomi negeri Perlis supaya kita sama-sama seiring dengan negeri-negeri lain di seluruh Malaysia untuk mencapai wawasan 2020 itu. Dan ini adalah merupakan suatu wawasan yang fokus. Fokus kita wawasan Perlis Maju 2015 ini adalah kepada 7 aspek yang penting yang melibatkan pertamanya pengurusan ekonomi makro itu sendiri. Dan yang keduanya adalah mengenai aspek modal insan. Yang ketiganya mengenai pembangunan sosial, infrastruktur dan utility. Aspek kecekapan pentadbiran kerajaan, kelestarian alam sekitar dan juga pembudayaan sains dan teknologi. Ini merupakan 7 area utama yang diberikan penekanan di dalam pencapaian Perlis Maju 2015. Kerajaan negeri mewujudkan dia punya jawatankuasa EPG bagi membolehkan memberi fokus kepada indikator-indikator yang diwujudkan. Mana itu diberi tanggungjawab kepada jabatan-jabatan yang berkenaan. Contohnya bagi yang berkaitan dengan kesihatan, kita beri pada Jabatan Kesihatan. Dan yang berkaitan dengan ekonomi, ada juga berkaitan dengan unit perancangan ekonomi. Jadi dengan cara membahagikan tugas ini, kita agih-agihkan, jadi kita boleh memberi tuan sepenuh masa. Teras ekonomi makro. Teras ini bertujuan untuk meningkatkan hasil negeri dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Kumpulan penggerak ekonomi makro bertanggungjawab merancang, mengenal pasti kekuatan yang ada dan memperkasakan bagi membangun serta meningkatkan hasil negeri. Dengan pertumbuhan ekonomi yang mampan, ianya akan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan sekaligus akan meningkatkan taraf hidup, mengurangkan kadar kebergantungan dan menyelesaikan masalah kemiskinan tegar. Indikator KDNK per kapita
indikator KDNK sektor pertanian, indikator KDNK sektor pembinaan, indikator KDNK sektor perkhidmatan, indikator KDNK sektor pembuatan, indikator kadar pertumbuhan ekonomi, indikator kadar inflasi, indikator kadar pengangguran, indikator perkali gini iaitu pengagihan pendapatan, indikator kadar kemiskinan. Teras sosial. Teras ini menumpukan kepada peningkatan kualiti kehidupan bagi masyarakat di negeri Perlis. Dengan ini, ianya akan menjadikan Perlis sebuah negeri yang kondusif, selamat dan sejahtera. Indikator yang digariskan adalah seperti berikut. Indikator jangka hayat penduduk, indikator jangka hayat penduduk lelaki, indikator jangka hayat penduduk wanita, indikator kadar kematian bayi, indikator kadar pertumbuhan penduduk, indikator bilangan kes jenayah, indikator bilangan kes pembunuhan, indikator bilangan doktor, indikator bilangan kematian akibat kemalangan jalan raya, indikator nisbah kebergantungan, indikator perbelanjaan untuk kesihatan. Teras modal insan. Pembangunan modal insan adalah untuk menyediakan Perlis dengan masyarakat berilmu berminda kelas pertama. Dengan ini, Perlis mampu menyediakan tenaga yang kompeten, mengoptimumkan penggunaan guna tenaga dan mengurangkan kadar pergantungan di negeri Perlis. Bagi memastikan perancangan ini tercapai, tumpuan menyeluruh kepada pembangunan modal insan daripada peringkat prasekolah hingga ke pendidikan tinggi. Ini dibantu dengan penyediaan kemudahan yang mencukupi. Indikator yang digariskan adalah seperti berikut. Indikator pendudukan berkelaikan tertiari iaitu antara umur 25 hingga 34 tahun, indikator peratus wanita dalam pengurusan, indikator wanita dalam Parlimen dan Dewan Undangan Negeri, indikator pekerja berpengetahuan, indikator kadar pencapaian dalam peperiksaan pendidikan awam. Indikator kadar enrolment IPTA, IPTS, indikator kadar guna tenaga, indikator kadar pertumbuhan guna tenaga, indikator kadar celik huruf, indikator kadar enrolment prasekolah, indikator kadar enrolment sekolah rendah, indikator kadar enrolment sekolah menengah, indikator nisbah guru pelajar sekolah rendah, indikator nisbah guru pelajar sekolah menengah, indikator perbelanjaan untuk pendidikan. Teras infrastruktur dan utility. Teras ini akan memastikan semua sistem infrastruktur lengkap dan moden. Selain itu, teras ini akan menumpukan kepada penambahbaikan dan peningkatan kualiti infrastruktur yang disediakan serta tahap capaian kemudahan asas di negeri Perlis. Indikator yang digariskan adalah seperti berikut. Indikator akses bekalan air kepada penduduk, indikator akses bekalan elektrik kepada penduduk, indikator akses perkhidmatan telefon dan telefon bimbit, indikator akses perkhidmatan internet, broadband, indikator akses jalan raya. Teras pentadbiran kerajaan. Teras ini bertujuan bagi memperbaiki dan meningkatkan tahap kualiti pentadbiran kerajaan dan penyampaian lebih mesra masyarakat. Pentadbiran yang terbaik mampu meningkatkan keyakinan masyarakat dan mengubah persepsi rakyat mengenai pentadbiran kerajaan. Antara indikator yang digariskan adalah seperti berikut. Indikator indeks persepsi rasuah, indikator keberkesanan pentadbiran kerajaan, indikator kadar peningkatan hasil negeri, indikator kadar penurunan defisit. Teras alam sekitar. Teras alam sekitar menumpukan kepada pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Antara inisiatifnya adalah penambahbaikan dan pemerkasaan dasar pembangunan akan melindungi kawasan yang strategik yang menjadi kawasan habitat kepelbagaian spesies flora dan fauna yang ada secara semula jadi di Perlis. Antara indikator yang digariskan adalah seperti berikut. Indikator pengeluaran CO2 per kapita, indikator tanah yang dilindungi iaitu peratus dari keluasan tanah negeri Perlis, indikator bilangan spesies yang terancam, indikator tahap kualiti air, indikator kualiti sumber air, indikator kadar pembuangan sisa pepejal yang dihasilkan setiap tahun. Teras sains dan teknologi.
Teras ini melihat sumbangan negeri bagi membudayakan penyelidikan di dalam negeri Perlis di kalangan agensi kerajaan maupun swasta. Apa yang diharapkan dengan inovasi-inovasi yang dihasilkan mampu menyelesaikan masalah setempat dan penyelidikan yang bermutu mampu menjana ekonomi di Perlis secara tidak langsung. Indikator yang digariskan adalah seperti berikut. Indikator perbelanjaan terhadap penyelidikan dan pembangunan, indikator nisbah penyelidik iaitu per 1000 pekerja di Perlis. Teras sokongan keindahan fizikal. Selain 7 teras penting yang telah dinyatakan, Perlis turut mengambil kira keindahan fizikal negeri agar persekitaran yang kondusif dirasai oleh semua penduduk Perlis, setanding dengan sikap dan mentaliti rakyat Perlis berasaskan minda kelas pertama. Antara indikator keindahan fizikal adalah indikator kebersihan bandar dan luar bandar, indikator pengindahan sungai dan tali air, indikator kebersihan tandas awam, indikator kebersihan premis perniagaan, indikator keceriaan lanskap negeri Perlis, indikator setinggan sifar, indikator bilangan anggota pihak berkuasa tempatan per 10,000 populasi. Sistem pemantauan pelan strategik Perlis Maju telah dibangunkan bagi memudahkan pemantauan setiap aktiviti yang akan atau telah dibuat oleh setiap IAPG. Ini bagi memastikan semua indikator yang digariskan mencapai matlamat bagi setiap teras dan kerja penambahbaikan akan dibuat. Sistem pemantauan ini merupakan sebuah sistem atas talian yang mana boleh diakses oleh semua agensi dan lapisan masyarakat. Dengan ini, semua lapisan masyarakat dapat mengetahui status dan apa tindakan yang perlu dilakukan bagi membantu negeri untuk menjadi sebuah negeri maju. Sistem ini boleh diakses di URL epspm.unimap.edu.my. Sejak misi ini dirancang dan dilaksanakan, ianya disambut baik oleh pelbagai lapisan masyarakat. Pelbagai reaksi dari masyarakat didengar oleh pentadbiran negeri dan segala komen dikaji dan penambahbaikan dibuat secara berterusan. Inisiatif ini secara tidak langsung bakal melahirkan rakyat Perlis sebagai saintis dan usahawan baru ke arah merealisasikan Perlis sebagai sebuah negeri maju menjelang tahun 2015. Perlis boleh depan dengan adanya perancangan yang besar bahagian pentadbiran yang baru ni, saya lihat mereka bersungguh-sungguh untuk memajukan Perlis. Bukan saja dari segi memajukan produk pelancongan tetapi juga bahagian industri dan sebagainya. Dari segi pengangkutan awam, dari segi infrastruktur yang lebih teratur. Of course sekarang ni Unimap, IPTA, IPTA lain seperti UiTM apa semua mungkin lebih boleh disusun atur semula supaya lebih teratur dan daripada situ mungkin perkembangan ekonomi mungkin lebih dapat dijanakan di Perlis. Perlis juga mesti maju dari sudut mentaliti rakyatnya. Sebab untuk menjadi sebuah negeri maju ini, pada pandangan saya, mentaliti rakyat, perubahan kepada minda itu sangat penting. Dan sebenarnya di Majlis Agama Islam dan Adat Islam Mula Perlis, kita melihat pembangunan modal insan merupakan satu indikator yang sangat penting supaya kita di negeri Perlis ini dapat mencapai sebuah negeri maju. Kemajuan sesebuah negeri tidak boleh dicapai secara bersendirian oleh kerajaan negeri sahaja. Ianya perlu disambut oleh semua agensi dan lapisan masyarakat. Kerjasama penuh dan komitmen jitu daripada setiap agensi kerajaan, swasta dan semua rakyat Perlis akan menyumbang ke arah merealisasikan visi Perlis Maju 2015. Majunya sesebuah negeri itu ditentukan dengan keupayaan rakyatnya untuk berganding bahu, memikul tanggungjawab dan bersedia daripada semua aspek dalam menghadapi cabaran mendatang dalam usaha mencapai status negeri maju. Wawasan Perlis Maju 2015 ini sebenarnya adalah bukan merupakan suatu matlamat akhir. Tetapi saya melihat Perlis Maju 2015 ini sebagai suatu permulaan ke arah untuk menjadikan Perlis ini maju. Kejayaan untuk mencapai Perlis Maju 2015 ini sebenarnya sebahagian besarnya dah terletak kepada rakyat juga.
untuk sama-sama membantu dalam menjayakan wawasan ini.